Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung apresiasi saya hulurkan Wana Kota Kepimpinan Majlis dan santun berbicara, Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, kombinasi kehakiman yang berintegriti, tidak lupa juga kepada penjaga masa dan cakna dengan detik waktunya. Seterusnya, hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya, raya bahagia menggamit dunia. Hadirin hadirat yang dihormati, tanggal 13 Mei 1969 merupakan episod duka sejarah negara bangsa bernama Malaysia. Tiada siapa dapat menyangkakan di usia negara begitu muda kita diuji dengan pergaduhan antara kaum yang meletus tiada bernota hingga waktunya. Namun, hilang gelap terbitlah terang fajar. Pada 31 Ogos 1970, kita bina semula negara atas 5 prinsip rukun negara. Oleh itu, tumpukan perhatian, bukakan minda bersama maudud bicara rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sebelum kata bersalur puja, sebelum bicara jauh melangkah, izinkan saya mentakrifkan rukun negara dari segi bahasa dan sejarah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat cetakan 2016, rukun diartikan sebagai tiang dasar atau sendi, manakala negara merujuk kepada masyarakat di kawasan di bawah kerajaan tertentu. Kejayaan dan kestabilan rakyat pula bermaksud mencapai keadaan di mana rakyat berada dalam keadaan yang terbaik untuk mencapai matlamat hidup yang lestari dari segi ekonomi, politik dan sosial. Tuntasnya, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dirangka oleh Majlis Gerakan Negara berpaksikan kepada perpaduan, bertunjangkan kepada kesepakatan rakyat. Ada 5 prinsip ideologi yang menjadi tonggak perpaduan, iaitu: pertama, kepercayaan kepada Tuhan; kedua, kesetiaan kepada raja dan negara; ketiga, keluhuran perlembagaan; keempat, kedaulatan undang-undang; dan yang kelima, kesopanan dan kesusidaan. Pidato pada hari ini menghendakkan kita untuk merungkai dan menilai bahawa sejarah pada nilai membentuk rukun kehidupan mengekalkan kemerdekaan. Sejarah pada nilai menghembuskan perpaduan rakyat. Sejarah pada nilai yang menjadi teras keamanan bangsa yang akan kami zahirkan dalam 3 dimensi berbeza. Pertama, rukun negara wadah perpaduan bangsa. Rakyat Malaysia yang mempunyai perbezaan geografi dan demografi menyebabkan mereka menghadapi cabaran yang pelbagai. Keadaan akan menjadi bertambah rumit jika berlakunya ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Sejarah telah terbukti dasar pecah dan perintah jajahan British yang telah meletakkan bangsa Melayu di kampung untuk menanam kangkung dan jagung. Orang Cina sebagai tokai jual beli dan pelombong, manakala kaum India dibawa ke ladang-ladang getah untuk dikerah dan perah. Sidang Dewan Kelasta Ilmuwan, hujah saya yang kedua, di bawah lembayung kata kesetiaan kepada raja, perpaduan dicipta. Prinsip kedua, rukun negara menghendakkan kita untuk memberikan kesetiaan kepada raja dan negara yang diibaratkan sebagai payung yang melindungi kita sebagai rakyatnya. Menurut kitab sejarah 600 tahun dahulu, taat setia kepada raja terbukti sebagai asas yang membina Empayar Kesultanan Melayu Melaka yang telah berdiri teguh selama 1 abad tanpa dirasuk oleh isu perkauman. Betapa tanah ini dibina atas nilai perkongsian bukan kepentingan. Oleh itu, apabila sesuatu rakyat meletakkan kepercayaan di suatu puncak kuasa, tidak mustahil kesatuan dapat dicipta dalam membentuk negara yang sejahtera. Maka jelas, kesetiaan kepada raja, perpaduan dicipta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kesetiaan kepada raja menjamin kestabilan negara. Saat negara dalam gelora selepas pilihan raya ke-14, berlaku 2 kali kejatuhan kerajaan yang dibina. Beruntunglah kita ada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara.
Raja telah memainkan peranan baginda untuk menjamin keselamatan dan kestabilan negara dengan menjalankan fungsi dan peranan institusi raja dengan berhati-hati dan mengikut perlembagaan. Sidang Dewan Penggerak Wawasan menelusuri hujah saya yang ketiga, rukun negara, lambang kestabilan bangsa. Rukun negara melahirkan rakyat yang setia dan cinta kepada negara. Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan hak asasi dan berpolitik rakyat negara ini. Konklusinya, kejayaan dan keamanan negara yang dinikmati pada hari ini adalah hasil tuaian daripada pengamalan prinsip rukun negara yang harus dijaga. Biar siapapun kita